Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam sekalian, pegawai dan dayatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung tadabbur kita daripada surah Yusuf, iaitu kita membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dalam surah Yusuf ini tidak ada cerita melainkan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum ini tuan-tuan sekalian, ayat kita pada malam ini mula ayat 11. Dalam ayat-ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana perancangan yang diatur oleh adik-beradik atau saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam atas dasar iri hati. Mereka merancang untuk melakukan usaha bagi mengusir Nabi Yusuf alaihissalam, agar perhatian ayah mereka iaitu Nabi Yaqub semuanya menumpu kepada mereka. Kerana mereka merasakan bahawa selagi adanya Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada mereka ayah mereka telah bersikap pilih kasih, iaitu sayang, memberi perhatian kepada Yusuf dan tidak memberi perhatian kepada mereka. Dan kita semua sudah maklum tentang sekalian, dan di antara perkara yang dilarang oleh syarak ialah zalim pada anak-anak, dan mustahil Nabi Yaqub alaihissalam berlaku pilih kasih sebegitu. Itu semua adalah anggapan mereka sahaja. Ataupun ada satu faktor dan tertentu yang menyebabkan Nabi Yaqub alaihissalam menzahirkan kemarahan kepada mereka. Sebaliknya lebih menyayangi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka memutuskan dalam perbincangan itu ada cadangan supaya dibunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu adik mereka dibunuh, tapi dibangkang oleh yang lain, dan timbul cadangan pula, iaitu dibuang ke dalam telaga. Kemudian dirancang agar dia ditemui oleh kafilah dagang, dan telaga yang selalu disinggahi oleh kafilah dagang, kafilah perniagaan, nanti ditemui oleh kafilah perniagaan ini, dia akan bawa ke tempat jauh. Maka dalam ayat yang bakal kita baca nanti, mereka pun dalam ayat sebelum ini mereka memutuskan untuk bersetuju dengan cadangan yang kedua, iaitu untuk membuang adik mereka Yusuf ke dalam telaga. Mereka setuju dengan pandangan itu. Maka timbul sekarang ini bagaimana nak keluarkan Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf ini sentiasa diperhati oleh ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi mereka terpaksa melakukan helah untuk mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam, untuk memastikan, bagaimana nak pastikan ayah mereka memberi izin supaya Nabi Yusuf, adik mereka Yusuf ini yang boleh dibawa keluar. Qalu, mereka berkata, mereka pun pergi bertemu dengan Nabi Yaqub, bapa mereka Nabi Yaqub alaihissalam, dan mereka berkata kepada Nabi Yaqub, ya abana, wahai ayah kami, malaka la ta'manna ala Yusuf. Jadi apabila mereka suarakan itu, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, ayah mereka Nabi Yaqub agak keberatan untuk membenarkan mereka bawa keluar Yusuf alaihissalam. Lalu mereka pun berkata kepada, wahai ayah, kenapa kamu tidak percaya kepada kami, tidak percaya kepada kami untuk bawa keluar Yusuf ini? Wa inna lahu lanasihun. Sungguhnya kami ini bukan orang lain,
kami ni adik-beradik, dan kami sentiasa bersimpati, sentiasa mengambil berat tentang dia. Jadi di sini Allah Ta'ala menggunakan kataan la nasih. Selalu kita biasa sebut nasihat. Nasihat ini sebenarnya dalam bahasa Arab ini adalah menginginkan kebaikan kepada orang lain. Itu makna la nasihun. Kenapa payah kamu nak izinkan kami bawa keluar adik kami sendiri, nak ajak dia main-main saja, nak bermain-main bersama kami di luar. Dan jangan bimbang, wa inna lahu la nasihun. Kami ini orang yang tulus ikhlas, yang sentiasa menginginkan yang baik kepada dia. Arsilhu ma'ana, lepaskanlah atau biarkanlah dia, yang Yusuf ma'ana, bersama dengan kami dan esok. Yarta, keluar untuk berseronok, menikmati makan minum, buah-buahan dan sebagainya. Itu mana yarta, bersukaria makan minum. Lepaskanlah dia, biarkanlah dia untuk keluar bersama dengan kami. Ghadan, esok, yarta, bersukaria untuk makan bersama dengan kami. Wa yal'ab, dan juga bermain. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Maknanya jaminan, padahal mereka terbohong. Dalam hati itu dipanggil ada perancangan. Qala, Nabi Yaqub menjawab, inni la yahzununi an tadhhabu bih. Sesungguhnya kamu nak bawa dia itu akan menimbulkan sedih, duka cita dalam hatiku. Mana aku berasa tak seronok kamu nak bawa keluar dia itu. Wa khafu ya'kulahu dhi'bu, dan aku bimbang nanti dia akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan sedangkan kamu pula lalai menjaganya. Nanti kamu bawa, nanti mungkin zaman itu tuan-tuan sekalian, zaman maklumlah, peristiwa Nabi Yaqub ni, peristiwa Nabi Yusuf AS ini, dia sebelum lebih kurang 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Masihi. Sekarang ni kita 2022. Jadi lebih kurang 2000 lebih. Jadi kita dengan Nabi Isa, kita guna tarikh kalender Masihi itu sempena Nabi Isa lahir. Jadi dia 1600. Mana sebelum dia panggil apa, jauh sebelum Nabi Isa AS dilahirkan, kalau mengikut ulama tarikh. 1610 sebelum Masihi, lagi jauh. 1610 bukan 400, 1610. Ini menurut ahli sejarah, tahun Nabi Yusuf masuki Mesir ialah 1610. Ya. Jadi selepas nanti kita akan jumpa ayat selepas ini, bila dia diambil dan dipungut oleh kafilah dagang itu, dibawa ke Mesir. Maknanya 3000 tahun lebih jarak dengan kita sekarang ni. Jadi kata Nabi Yaqub AS, aku bimbang nanti kamu tengah sonok-sonok main, adik kamu diterkam oleh serigala. Para ulama dalam tafsir menyatakan bahawa Nabi Yaqub AS, dia mengucapkan ucapan ini tanpa dia sedar, dia seolah-olah memberi idea kepada anak-anak dia ni, untuk menggunakan itu sebagai alasan. Karena selepas ini, dalam ayat selepas ini, itulah alasan yang mereka berikan. Mana alasan palsu, adik kami telah diterkam oleh serigala. Mereka lomorkan baju dia dengan darah. Dia panggil apa? Darah yang palsu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu semua dipanggil hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena itu, dan sebagian ulama menyebutkan innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya ujian itu diserah kepada ucapan. Kadang-kadang dipanggil orang Melayu kata masin mulut. Masin mulut dipanggil Nabi Yaqub. Jadi mereka pun guna alasan itu. Guna alasan tersebut. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, kita yakin bahawa
Itu semua adalah di samping perancangan daripada mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatur untuk Nabi ini. Sebab Nabi Yusuf AS ni dia adalah Nabi, dan perjalanan seorang Nabi itu sejak daripada kecil lagi diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu lain, jadi apabila ayah mereka memberi alasan itu, aku bimbang nanti dia akan sedang kamu sibuk-sibuk bermain, kamu lupa adik kamu, datang serigala nanti akan makan dia. Qalu, maka jawab balik. Maka jawab semula, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Jika benarlah sebagaimana andaian kamu itu, bahawa dia nanti akan dimakan oleh serigala, wa nahnu usbatun, sedang kami ramai, ada 10 orang, inna idza la khasirun, maka sesungguhnya kami kalau begitu benar-benar orang yang rugi. Yang ni ada kekuatan saja tapi tak mampu nak bertahankan. Pandai mereka berhujah lah, berhujah sungguh-sungguh, nak buat keluar juga adik mereka ini. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Nabi Yaqub AS pun akur dengan permintaan mereka itu. Falamma zahabu bihi, maka tak kala mereka membawa Yusuf bersama mereka, wa ajma'u, dan mereka tekad, wa ajma'u ani azam, mentekad sungguh-sungguh, ayaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk membuangnya ke dalam perigi, dalam dasar perigi. Wa auhayna ilaihi, dan kami, kata Allah, mewahyukan kepadanya, kepada Yusuf. Dan kata ulama dan tafsir, wahyu di sini dengan makna ilham, kerana dia belum dilantik di Nabi. Pada ketika itu dia baru berusia 12 tahun. Nabi Yusuf baru berusia 12 tahun. Ketika dia dibuang oleh abang-abang dia dalam telaga itu, kata Allah, auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada dia, dengan makna kami ilham. Dalam Quran, tuan-tuan sekalian, ilham ni Allah Ta'ala sebut diberi pada lebah, dengan wahyu, guna kalimah wahyu juga. Dan kemudian kepada ibu Nabi Musa AS, Allah Ta'ala bagi wahyu, man ilham, supaya letakkan anak kamu ni dalam kotak, kemudian alihkan melalui sungai. Dan untuk dia Allah Ta'ala bagi ilham macam mana nak selamat daripada Fir'aun. Kerana tentera-tentera Fir'aun dah masuk rumah ke rumah dah. Kerana kalau kisah Fir'aun ni, tuan-tuan sekalian, dia hantar tentera-tentera dia setahun sebelum, dia tengok siapa mengandung, perut besar, perempuan, dia mengandung. Kemudian agak-agak lahir bila, kemudian katalah akan lahir tahun depan dia akan main pula rumah mana-mana perempuan yang mengandung tahun lepas. Mana anak perut dah tak besar dah, perut dah kempeh, anak mana. Jadi tuan-tuan sekalian, dia akan kemukalah. Kalau anak perempuan dia biarkan hidup, kalau anak lelaki dibunuh. Jadi Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia akan carilah, dia akan cari sebagainya. Tapi Allah Ta'ala ilhamkan kepada ibu. Allah Ta'ala gunakan kalimah wahyu, ilham pada ibu Nabi Musa AS, letakkan anak kamu itu dalam peti, kemudian peti itu kamu alirkan di sungai Nil, nanti Allah Ta'ala yang akan aturkan. Allah Ta'ala yang akan uruskan dan selebihnya. Jadi begitulah juga kata Allah, kami wahyukan kepada Yusuf pada ketika itu, pada ketika dia berada dalam telaga itu, yakni kami ilhamkan kepada dia, la tunabbi'annahum bi amrihim, tak apalah wahai Yusuf, sabarlah, kerana kamu ni tak akan mati. Kamu tak akan mati, Allah akan jaga kamu, kamu akan besar nanti. Kata Allah, sampai masa nanti, la tunabbi'annahum bi amrihim haza, kamu akan cerita balik kepada mereka, yakni abang-abang kamu, perbuatan mereka ini. Mana perbuatan yang mereka buat ni kepada kamu ni, nanti sampai satu ketika nanti
la tunabbi'annakum, kamu akan cerita balik kepada mereka wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tak perasan. Nanti ke depan nanti tuan-tuan sekalian, kita akan tengoklah macam mana apabila Nabi Yusuf AS dan dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, sebagai hamba. Tapi Allah Ta'ala tolong tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala selamatkan dia. Akhirnya dia menjadi menteri. Pada ketika itulah dilanda kemarau di daerah itu, termasuk dipanggil adik-beradik dia pun terpaksa datang minta bantuan ke Mesir. Mereka berjumpa dengan dia tanpa mereka sedari yang bosnya itu rupanya adik mereka yang jadi menteri, menteri kewangan, yang menguruskan dipanggil bantuan kepada negeri-negeri yang bersebelahan dengan Mesir yang dilanda dengan kemarau. Bantuan ataupun jualan dipanggil. Itu kita sebut secara umum dulu, nanti kerana Allah Ta'ala akan perincikan cerita selepas ini. Begitulah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah sebut dalam hadis, as-sabru diya'un, sabar memberi cahaya. Sabar memberi cahaya. Apa maknanya hadis Nabi itu? Bila Allah Ta'ala uji kita redha dan kita sabar, nanti kesabaran itu akan memberi petunjuk kepada kita untuk menemui penyelesaian yang paling baik. Itu sabar dia panggil. Waja'u abahum Aisyah yabkun, dan mereka datang, abang-abang Nabi Yusuf ini, setelah mereka buang adik mereka Yusuf ke dalam telaga, mereka pun datang abahum kepada bapa mereka insya'an, pada waktu insya'. Tapi insya' tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab ni, kalau insya' ni sembahyang insya'. Sembahyang insya' ni pukul 8 lebih. Tapi dalam bahasa Arab ni, insya' ni ialah di antara maghrib dan juga insya'. Petang dia panggil. Akhir nahar dia panggil. Selepas terbenam matahari, itu insya'. Jadi mereka datang kepada bapa mereka insya'an pada waktu di antara maghrib dan juga insya', selepas terbenam matahari. Ya berkuna, dalam keadaan menangis. Ini menangis air mata buaya. Orang Arab pun ada dengan selianan kitab ni, hadhihi dumu' at-tamasih. Ini kitab Arab. Dan baca ni Al-Muqtataf min Uyun Tafasir. Dia kata tangisan mereka itu ialah tangisan buaya, dia panggil. Bahasa kita Melayu pun ada juga, menangis air mata buaya. Datang dalam keadaan menangis. Dumu' al-kazibah, air mata bohong, air mata dusta. Dumu' at-tamasih. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapa kami, inna dhahabna, kami pergi, nastabiqu, bermain-main, berlumba, berkejar-kejaran, wa tarakna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf, inda mata'ina, bersama dengan barang-barang kami, fa'akalahu dhi'bu, lalu dia dimakan oleh serigala. Dia dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, engkau wahai ayah pasti tak percaya kami. Ini pandai ya. Dia ambil yang orang panggil apa? Simpati. Walaupun as-sadiqin, walaupun kami betul, kau mesti tak percaya kami wahai ayah, walaupun kami cakap betul. Jadi sebab itu kata ulama, bila kita ni tuan-tuan sekalian, wal a'yazubillah, bila buat jahat saja, lepas satu, lepas satu. Tadi mula mereka buat jahat, merancang untuk buat kejahatan. Kemudian menipu kali pertama. Yang kedua menipu kali kedua. Lepas satu. Tapi Adam AS, dia buat salah sekali, lepas tu dia bertaubat kepada Allah. Iblis buat salah, tidak mau sujud, kemudian sampai ke hari ini dia melakukan kesilapan dengan sombongnya, dengan bongkak, dengan menghasutnya.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pesan kepada kita, kalau buat salah pun sekali saja. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan kamu dengan kebaikan yang memadamnya, yaitu dengan taubat. Jangan buat salah itu buat lagi. Akhirnya berkesudahan dengan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Waja'u ala qamisihi, dan mereka datang membawa baju Yusuf ala qamisi bidamin kadhib, dengan dilomor darah bohong. Dia mengkadzib. Maka bawalah baju Nabi Yusuf itu, bawa dengan berah penuh darah. Tapi bukan darah Nabi Yusuf, darah apa tak tahulah, maka letak situ. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Lalu Nabi Yusuf AS berkata, bahkan bal sawalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya kamu, adik kamu itu tidak diterkam oleh serigala. Sebenarnya nafsu kamulah yang memperelokkan kepada kamu sesuatu yang tidak masuk akal, yang kamu amran mungkar, yang tak masuk akal. Sebab apa? Dalam tafsir menyebutkan Nabi Yaqub kata dekat mereka, baik semula serigala ni, dia makan saja, dia makan anak aku, tapi baju anak aku dia tak koyak-koyak pun. Mana dia buka mengelak, baju tu tak nak cari apa-apa. Maknanya mereka ni pun nak atur pembohongan pun tak berapa nak cari jugalah. Waja'u bi qamis ala qamis bidamin kadhib. Mereka datang dengan membawa baju Nabi Yusuf AS dengan darah kadhib, dengan darah tipu. Qala, lalu mereka berkata, tengok ini darah dipanggil Yusuf, diterkam oleh serigala. Nabi Yaqub berkata, bal, tidak, bahkan nafsu kamu yang memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal, kerana baju itu elok, tak ada cari apapun. Fasabrun jamil. Lalu Nabi Yusuf berkata, tak apalah, dah kamu sebut begitu, aku sabar, aku bersabar. Aku akan menerima apa yang berlaku ni, sabrun jamil, dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Jadi sabrun jamil ni, tuan-tuan sekalian, apa makna sabrun jamil? Iaitu aku tidak akan mengeluh, tidak akan mengadu kepada kamu, sebaliknya aku hanya akan mengadu kepada Allah Ta'ala saja. Itu makna sabrun jamil. Para ulama, wallahul musta'an, dan Allah lah tempat aku mohon pertolongan, ala ma tasifun, dalam menghadapi apa yang kamu ceritakan itu, apa yang kamu katakan itu. Sebab apa yang kamu sebut itu tak masuk akal. Tapi aku tak tahu apa sebenarnya yang kamu buat pada adik kamu itu. Aku tidak mengetahui. Dan aku serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an, dan hanya Allah lah tempat aku mohon pertolongan, ala ma tasifun, terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi ulama-ulama menimbulkan tanda tanya di sini. Kenapa Nabi Yaqub AS tak cari? Tak merintahkan orang cari? Ada beberapa jawapan daripada alim ulama sendiri. Yang pertama, andaian, kerana Allah Ta'ala sendiri pun tak cerita. Andaian yang pertama, kemungkinan kalau mereka mencari, maka akan timbul dendam yang lebih kuat, dan saudara-saudara Yusuf ini mungkin akan mengambil tindakan membunuh. Sebab hanya mereka je tahu telaga yang mana satu adik mereka itu berada. Dan sebelum Nabi Yaqub sampai, mungkin mereka akan sampai dulu, dan mereka akan ambil keputusan untuk bunuh terus. Itu satu. Mungkin ada yang itu. Lepas itu Nabi Yaqub AS, mana dia serahkan kepada Allah Ta'ala, dan dia tahu bahasanya anak dia pun bagi tahu dah mimpi, dan mimpi itu
menggambarkan bahawa Nabi Yusuf ini akan dewasa dan akan mencapai kedudukan yang akan menjadi seorang nabi dan juga akan mencapai kedudukan yang tinggi nanti. Dan ada andaian yang kedua, iaitu Nabi Yaqub AS sendiri pun tahu dah apa yang Allah Ta'ala atur anak dia tu. Allah Ta'ala bagi dah wahyu kepada dia ataupun ilham kepada dia perjalanan yang akan ditempui satu persatu, ujian demi ujian. Kerana seorang nabi ini sebelum dia mencapai tahap dipanggil kemenangan, dia akan melalui ujian demi ujian. Jadi sebab itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum, dan datanglah satu rombongan, sayyaratun satu kafilah. Datanglah satu kafilah melintasi berhampiran dengan telaga itu, singgah di telaga itu, waridahum, orang yang mereka hantar untuk mencari air, waridahum. Jadi kafilah dulu ni tuan-tuan sekalian, bila mereka rombongan dagang, dia akan ada seorang yang akan pergi dulu ke depan. Dialah orang peninjau, dia panggil meninjau tempat mana nak berhenti, dia akan pastikan selamat dan sebagainya. Itu dia panggil warid, dia panggil. Jadi waridahum, kafilah ini, orang yang ditugaskan untuk meninjau atau mencari air ini, dia sampai dulu di situ, di telaga itu. Fa'adla dalwahu, dan dia pun melepaskan timbanya. Dia lepaskan timba nak ambil ayam. Tiba-tiba ada budak pegang. Nabi Yusuf pegang timba tu. Nabi Yusuf pegang. Qala, dia pun kata, ni peninjau ni, dia pun kata, dia pegang-pegang awak yang berat sangat, gamaknya begitu kot. Jenguk-jenguk dalam telaga tu ada budak 12 tahun, usia 12 tahun kata ulama tafsir pada ketika itu. Dia berkata, ya busyra, wahai khabar gembira, khabar gembira, hadha gulam, rupanya ada budak. Maknanya rezeki lah, budak ni rezeki, boleh jual. Zaman tu masih ada pengambilan lagi. Wa asaru bida'atan, dan dia berpakat dengan kawan-kawan dia, beberapa orang lagi kawan-kawan dia, mereka menyembunyikan Nabi Yusuf ini bida'atan, sebagai barang dagangan. Bila mereka bawa apa ni, Nabi Yusuf ni pergi ke kafilah, orang tanya, ini mana budak pula? Jadi mereka pun kata ini barang dagangan, makna ini barang hak milik kami. Dan sebagian dalam tafsir menyatakan, mereka kata, ini adalah hamba kami yang kami cari lama dah hilang, ini baru jumpa. Wa asarruhu, mereka menyembunyikan, mereka tak habaq kata jumpa dalam telaga, mereka menyembunyikan cerita yang sebenar, bida'atan, di mana mereka berkata, ini hamba milik kami nak jual. Bida'atan, bida'ah ini barang dagangan. Wallahu alim bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka sini merujuk kepada saudara-saudara Yusuf tadi, dan juga termasuk orang yang jumpa tadi yang menyembunyikan yang sebenar. Sepatutnya dia ceritalah, ni saya jumpa dalam telaga, kita kena tolong cari ni, mana ayah dia, mana keluarga dia. Patut begitu? Tak, dia bahasa ya busyra, dia kata berita gembira, rezeki. Nah, rezeki apa ni datang bergolek, dia bilang ya busyra, busyra ni berita gembira, haza ulam, rupanya ada budak. Wa asaru bid'ah, dia pakat dengan kawan-kawan dia, apa orang lagi, dah kita jual nanti. Kita bawa dia, kita jual, bid'ah, kita jadikan dia sebagai barang jualan. Wa syaruhu bisanin bakhs, mereka pun bawa dia, tuan-tuan sekalian. Mereka jumpa tu daerah berhampiran dengan penempatan Nabi Yaqub AS, dipanggil Madian. Kain ini kalau tuan-tuan, Madian ni dalam daerah Jordan, ada di Madian ni, dan kisah ni berlaku di Palestin, daerah Syam. Dan mereka dalam perjalanan nak pergi ke Mesir. Jadi mereka bawa lah sekali dengan Nabi Yusuf AS. Masa budak pada ketika itu dibawa dalam rombongan dagang itu ke Mesir. Wasyaruhu, dan mereka menjualnya.
Syaruhu ni ba'uhu, mereka menjualnya bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Ya, bakhsin, bithamanin bakhsin, makna harga yang murah. Sebab apa dan sekalian, benda dapat free, tak payah bayar apa, dia murah. Itu kadang-kadang orang nak curi kasut di masjid, kadang kasut orang lain. Yang dia curi itu kasut berjenama contohnya. Kasut apa jenama orang Sulaiman main 3-400, dia jual 50 ya. Sebab tu tuan-tuan kena jaga-jaga. Bila orang jual kasut berjenama ni, jual murah ni, mungkin dia ambil hak orang lain. Dari segi hukum, tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu bahawasanya seseorang itu dia menjual barang curi, hukumnya haram kita beli. Dan hatta kalau kita beli pun, katakanlah tuan-tuan beli pada dia, kemudian datang tuan dia balik, datang tuntut dan boleh mengesahkan barang itu dia, tuan-tuan kena tetapkan lagi. Tak boleh kata saya beli, dari segi hukum tidak. Tak boleh kata saya beli, ialah pembeli hak orang lain. Ya, di antara syarat dia panggil syarat sah jual beli itu, penjual itu dia menjual barang milik dia. Jadi barang itu jual beli itu tak sah daripada awal. Habis saya rugi banyak 50, minta balik dekat hak kawan jual. Minta balik pergi jumpa hak kawan jual tu. Mai balik duit saya 50, kamu jual kasut orang. Itu cara hukum Islam. Tapi kita ni kadang-kadang bila tak mengaji, mana bertekak lah, saya beli, bukan salah saya. Siapa suruh kamu beli, tak berhati-hati, harga tak masuk akal. Kasut itu, kasut jenama Lee ke, Lee Cooper, harga beratus-ratus, tuan-tuan Muslim beli RM50 ni ya. Kemudian dia panggil keluaran baru pula tu, elok lagi. Itu kena jaga-jaga. Jualan itu, jualannya meragukan. Darahim ma'dudah, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu berapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan adalah mereka pada Yusuf itu di kalangan orang yang tidak menghargainya, yang tidak menghargai Yusuf. Siapa yang beli dia, tuan-tuan sekalian? Wa qala alladhi ishtarahu Misra, dan berkatalah orang yang membeli Yusuf min Misra, yang tinggal di daerah iaitu Mesir. Yang beli ni, tuan-tuan sekalian, kata ulama dalam tafsir, dalam ini dipanggil Al-Aziz, pangkat dia Al-Aziz. Yang beli itu Al-Aziz ni menteri. Dalam Quran, dalam surah ini, tuan-tuan sekalian, Mesir pada ketika itu dari sudut struktur pemerintahan canggih. Dia ada presiden, dia ada Perdana Menteri. Dalam kisah ini Al-Aziz, itu yang beli Nabi Yusuf itu. Nama dia dalam tafsir, tuan-tuan sekalian, iaitu nama dia Iftir. Nama dia Iftir, nama dia. Qitfir nama dia. Jawatan Al-Aziz, iaitu Perdana Menteri. Dia yang beli. Ini cara Allah Ta'ala nak tolong hamba dia yang sabar. Yang beli itu dipanggil orang yang ada kedudukan. Tapi itu dah berselia, tak semestinya Nabi Yusuf ni akan selamat lagi daripada ujian. Ada lagi ujian selepas itu. Ada selepas ujian lagi selepas itu. Wa qala alladhi tarahu min Misra, dan berkatalah orang yang membelinya di daerah yang mereka sampai itu, iaitu Mesir, yang namanya Qitfir, dan merupakan Perdana Menteri di Mesir pada ketika itu. Dia beli, lalu dia kata kepada isteri dia bawa balik, dia kata kepada isteri dia, limraatihi, dia kata kepada isterinya, akrimi maswahu, muliakanlah tempat tinggal budak ini, muliakanlah maswahu, tempat tinggal anak ini. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan dia akan beri guna kepada kita, au natakhidha
natakhidahu waladan, ataupun kita ambil saja dia ni sebagai anak kita. Maknanya dia dibeli oleh orang baik lah. Oleh orang baik, iaitu yang bersimpati dengan dia, yang melayan dia seperti anak sendiri. Wa kadzalika, kata Allah, demikianlah. Ya, kata Allah, demikianlah, makanna li Yusufa, kami memberi kedudukan kepada Yusuf fil ardi, di atas muka bumi ini. Mana Allah Ta'ala selamatkan dia. Selamatkan dia. Dan Allah Ta'ala dalam mengatur untuk memberi dia kedudukan fil ardi, di bumi, iaitu Allah mentakdirkan dia untuk berada dalam keluarga yang dihormati dan menyayangi dia. Walimu'allimahu min ta'wil ahadits, dan juga untuk kami mengajarnya daripada ilmu tentang tafsiran mimpi-mimpi. Karena selepas ini Allah Ta'ala akan atur pula di mana Raja Mesir bermimpi. Di ujung surah nanti ataupun tengah-tengah surah ni, Raja Mesir bermimpi, dan mimpi yang mempunyai makna dipanggil, bukan mimpi mainan tidur, tidak. Kita dah sebut dah sebelum ni tentang sekalian, mimpi ni ada 3. Mimpi daripada mimpi yang benar, kata Nabi, daripada Allah, dan mimpi yang buruk daripada syaitan, dan satu lagi iaitulah mainan tidur. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah lah yang mengatasi Allah Subhanahu wa taala, Maha berkuasa untuk melaksanakan segala ketetapan. Allah Maha Ghalibun, Maha berkuasa untuk melaksanakan segala ketetapan dia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, di antara perkara yang kita kena ada dalam hidup kita ini ialah kita redha daripada redha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar. Jangan tak ada ikhtiar langsung, kena ikhtiar. Selepas itu serah kepada Allah Taala. Kalau Allah Taala takdirkan berlaku apa-apa dekat kita, kerugian dan sebagainya, insya-Allah ada kebaikan dia. Yang pasti ada kebaikan yang Allah Taala nak berikan kepada kita di sebalik ujian yang Allah Taala timpakan kepada kita itu. Karena kata Allah, wallahu ghalibun ala amrih. Allah berkuasa untuk melaksanakan urusan dia. Jadi bila kita ada ikhtiar, kita buat sebagaimana yang sepatutnya, dan kita serah kepada Allah, lalu Allah Taala takdirkan urusan kita itu tak menjadi sebagaimana yang kita rancang, wallahu ghalibun ala amrih. Allah Subhanahu wa taala dialah Maha berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia atur. Dan mesti ada suatu kebaikan untuk kita di situ, insya-Allah. Sama macam Nabi Yusuf alaihissalam ini. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak tahu hakikat ini. Tak tahu hakikat bahwasanya segala yang berlaku di alam ini tidak akan dapat lari daripada ketetapan Allah, rancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalian, kita ingat satu benda saja. Kalau kita sabar, kita beriman kepada Allah, Allah janji selepas kepayahan akan datang kemudahan. Dalam surah apa tuan-tuan sekalian yang kita semua hafal, inna ma'al usri yusran, sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu akan muncul kesenangan. Kita yakin yang itu tuan-tuan sekalian. Jadi jangan kehilangan arah, jangan mengeluh. Fasabrun jamil, kena sabar dengan sabar yang indah tadi, iaitu jangan mengeluh, jangan banyak kita orang panggil apa, mengadu hal dengan manusia sangat. Maknanya kita minta kepada Allah Taala, insya-Allah. Walamma balagha ashuddahu, kemudian kata Allah, dan tak kala Nabi Yusuf alaihissalam sampai umur matangnya. Ashuddahu mana umur matang dari segi fizikal, dari segi pemikiran, akal dan sebagainya. Atainahu hukman, kami kurniakan kepadanya hukman, kebijaksanaan, wa ilman, dan juga ilmu. Sebagian ahli tafsir berkata hukman di sini, kebijaksanaan di sini, iaitu pangkat kenabian. Sampai dipanggil ketika asyuddahu, bila dia sampai umur matang,
Bagi ulama yang mentafsirkan hukman dengan makna kenabian, pangkat kenabian dan juga ilmu. Jadi umur itu ialah 40 tahun. Jadi Nabi Yusuf AS diangkat oleh Allah menjadi Rasul sama dengan umur Nabi kita Muhammad SAW, 40 tahun. Tapi ada juga ulama dia tak setuju. Dia kata dia belum jadi Nabi lagi. Ini peringkat ini masih remaja dia panggil. Iaitu baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Pada ketika Nabi Yusuf AS balagha asyuddahu, mencapai umur remaja dia panggil. Umur remaja ni mana umur dah cerdik, dah boleh mengaji. Kami berikan kepada kebijaksanaan dan juga ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan seperti demikianlah kata Allah, kami membalas kepada orang-orang yang buat baik. Itu tengok tuan sekalian. Jadi bila buat baik saja, Allah Ta'ala akan jaga. Nabi Yusuf AS ni orang baik, orang yang dekat dengan Allah, yang menjaga ibadah kepada Allah. Dia ikut sungguh-sungguh ilmu. Sebelum dia jadi Nabi, dia ikut syariat ayah dia, Nabi Yaqub AS. Maka Allah Ta'ala kata muhsinin. Wa kadzalika nazil muhsinin. Demikianlah kami membalas dengan kebaikan kepada orang-orang yang ihsan, yang buat baik. Dalam surah ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ulang muhsinin ni 5 kali. Allah Ta'ala ulang muhsinin. Jadi menggambarkan kepada kita bahawa kalau kita ni mengatur kehidupan kita jadi orang baik, baik dengan Allah Ta'ala, baik dengan makhluk, kita tak akan rugi insya-Allah. Allah Ta'ala tak akan biarkan kita. Allah Ta'ala tidak akan biarkan kita, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW pesan pada kita, yahfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu rahsianya tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila kita duk harap sangat dekat orang ni, kita buat baik banyak dah, tapi orang tak nampak-nampak pun lagi. Awaklah orang ni tak apa suka dekat saya. Tak payah tuan-tuan sekalian, pening kepala kita. Sekarang ni kita jaga hubungan kita dengan Allah. Dengan orang lain pula kita jaga, jangan kita buat naya dekat orang. Insya-Allah Allah Ta'ala kata wa kadzalika nazil muhsin. Demikianlah sebagaimana kami menjaga Yusuf, demikianlah kami akan senantiasa dan memberikan yang sama, menjaga yang sama kepada semua orang yang buat baik. Al-muhsinin, Nabi Allah Ta'ala sebut dengan jamak. Wa kadzalika najzil al-muhsinin. Selesai tuan-tuan sekalian, selamat satu ujian. Kemudian Allah Ta'ala masuk pula cerita ujian yang kedua. Tadi ujian daripada saudara-saudara dia, ini pula ujian daripada isteri tuan dia. Godaan daripada isteri tuan dia pula. Warawadathu allati huwa fi baitiha, dan menggoda ia, rawadathu dalam tafsir para ulama menyatakan murawadah ay mutalabah bi rifqin, dan menuntut dengan lembut dipanggil. Kita bahasa kita kata menggoda lah. Warawadathu, dan telah menggodanya allati, wanita, huwa fi baitiha, yang mana Yusuf dalam rumahnya, an nafsihi, mengajaknya untuk dipanggil berzina dengan dia, an nafsihi. Mana dia goda Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan dia mengunci pintu, menutup pintu-pintu semua, dia kunci Allah. Wa qalat, dan dia berkata kepada Yusuf, hai talak, datang kamu ke sini. Hai talak. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah hai talak, mari kamu wahai Yusuf kemari, aku bersedia untukmu. Kita fahamlah tentang berselian, maknanya dia mengajak Yusuf untuk berzina dengan dia. Qala ma'azallah, Nabi Yusuf menjawab, ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala. Innahu Rabbi, sesungguhnya suami kamu adalah Tuanku. Itu Nabi Yusuf dengan sekalian. Ahsana masyaya, dia telah melayaniku dengan baik, dengan memberi penempatan kepada aku tak boleh khianat dengan dia.
Sebab tuan sekalian, Zulaikha ni bila dia baca ayat Quran apa semua, dia tak boleh terima kalau ada keadaan seperti itu. Maka dia sebut tak sepatutnya. Kamu isteri tuanku yang menjaga aku dengan baik. Kalau aku berzina dengan kamu, mana aku mengkhianati tuanku semua. Maknanya aku tidak bersyukur. Dalam hadis Nabi menyebutkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maknanya mengkhianati orang yang buat baik dengan dia. Innahu la yuflihu zalimun. Sungguhnya tidak akan berjaya orang yang zalim. Dia antaranya mengkhianati dengan dia. Mengkhianati orang yang buat baik dengan dia. Bunyi macam masuk dah. InsyaAllah sekalian, kita sambung siri yang keempat. Baca surah Yusuf ni macam baca cerita. Maknanya dia bersiri satu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.